Terima kasih kerana memilih kami pada waktu ini. 30 minit di Sirius Utama, anda bersama saya Atira Minuddin. Bukan Muhyiddin tapi Mahyadin. Juga belasah isteri hingga koma, lelaki didakwa. Satu memo perhubungan pejabat Perdana Menteri mengarahkan penggunaan nama Mahyadin Muhammad Yassin atau Tan Sri Datuk Haji Mahyadin Haji Muhammad Yassin bagi semua urusan surat menyurat dan dokumen rasmi kerajaan berkuat kuasa serta-merta. Ia susulan pandangan Jabatan Peguam Negara yang menyarankan semua dokumen rasmi yang memerlukan penggunaan atau tanda tangan nama Perdana Menteri menggunakan nama rasmi beliau. Memo yang ditandatangani Ketua Setiausaha Sulit kepada Perdana Menteri Marzuki Mohamad itu dipercayai dikeluarkan selepas Mahkamah Tinggi Shah Alam pada 2 April lalu membatalkan perintah penahanan yang ditandatangani Perdana Menteri yang menjalankan tugas Menteri Dalam Negeri kerana tidak menggunakan nama dalam kad pengenalan iaitu Mahyadin Mat Yassin. Pesuruhjaya Kehakiman Datuk Nur Syaridah Awang memutuskan bahawa di bawah Akta Fungsi Menteri 1969, Perdana Menteri mesti menggunakan nama Mahyadin Mat Yassin yang diwartakan seperti yang dinyatakan dalam MyKad miliknya. Bagaimanapun Perdana Menteri akan terus dikenali sebagai Muhyiddin Yassin oleh orang awam dan media. Difahamkan juga, memo tersebut hanya untuk edaran dalam Pejabat Perdana Menteri dan bukan arahan daripada Pejabat Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Muhammad Zuki Ali. Raja-Raja Melayu bersependapat tiada keperluan untuk meletakkan negara di bawah pemerintahan darurat selepas 1 Ogos depan. Itu antara 7 pendapat dizahirkan secara terbuka dan terus terang oleh Raja-Raja Melayu dalam perbincangan khas baginda bersama Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Mustafa Billah Shah di Istana Negara semalam. Penyimpan Moho Besar Raja-Raja Tan Sri Syed Daniel Syed Ahmad berkata, Raja-Raja Melayu juga berpendirian dan perlu dihormati mekanisme semak dan imbang di antara cabang eksekutif, perundangan dan kehakiman untuk menjamin tadbir urus yang telus, berintegriti dan bertanggungjawab kepada rakyat terutamanya dalam hal ehwal kewangan dan perbelanjaan negara. Dalam semangat itu, Raja-Raja pemerintah menyokong dan senada dengan pendirian Yang di-Pertuan Agong yang menitahkan supaya Parlimen bersidang segera. Kaedah dan prosedur yang diamalkan di beberapa negara terbukti dapat mengawal rangkaian jangkitan COVID-19, wajar ia diperkenan dan diguna pakai di negara ini. Menjadi kewajipan Yang di-Pertuan Agong dan Raja-Raja pemerintah di negeri-negeri untuk mengimbangkan pelbagai tuntutan demi menjamin berlakunya keadilan dan menghindarkan kemungkinan sebenar atau tanggapan berlakunya sebarang penyalahgunaan kuasa. Raja-Raja Melayu turut menegaskan pentingnya prinsip raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen diterjemahkan melalui budaya pemerintahan yang pada setiap masa meluhurkan perlembagaan negara dan mendaulatkan undang-undang. Berikutan kemunculan varian baharu yang menunjukkan gejala lebih serius, kes COVID-19 di unit rawatan rapi ICU masih tidak menunjukkan penurunan ketara meskipun kes baharu harian menunjukkan penurunan dalam 2 minggu sejak pelaksanaan sekatan pergerakan penuh mulai 1 Jun lalu. Menurut Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah, kemunculan varian baharu yang mana kes dikesan gejala serius kategori 4 dan 5 dengan keadaan mangsa merosot pada kadar lebih cepat. Tambah beliau, keadaan tersebut menyebabkan lebih ramai pesakit memerlukan bantuan oksigen dan alat pernafasan, khususnya dalam kalangan golongan rentan seperti warga emas serta pesakit yang menghidap lain-lain penyakit. Dalam pada itu, penggunaan katil yang melebihi kapasiti juga disebabkan oleh keperluan tempoh pemulihan yang lama kerana komplikasi jangkit COVID yang lebih serius.
Secara purata, pesakit kategori 4 memerlukan tempoh rawatan di ICU antara 14 hari hingga 16 hari, manakala pesakit kategori 5 memerlukan tempoh rawatan antara 19 hari ke 26 hari di ICU. Sejak program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK bermula pada hujung Februari lalu, lebih 1.4 juta individu sudah melengkapkan 2 dos suntikan vaksin setakat semalam. Menerusi laman Twitter rasmi Jawatankuasa Khas Jaminan Akses Bekalan Vaksin JKJAV, seramai 3,642,195 individu menerima dos pertama, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan pemberian dos pertama dan kedua di Malaysia sebanyak 5,108,948 setakat semalam. 5 negeri yang menerima kedua-dua dos tertinggi ialah Selangor dengan 188,497, diikuti Sarawak 169,172, Johor pula 143,268, Perak 139,623 dan Kuala Lumpur 132,417. Fasa kedua bermula April hingga Ogos ini pula membabitkan 9.4 juta warga emas, kumpulan rentan dan orang kurang upaya OKU. Manakala fasa ketiga yang dijadual pada Mei tahun ini hingga Februari 2022 membabitkan individu 18 tahun dan ke atas, warga negara dan bukan warga negara dengan sasaran 13.7 juta orang atau lebih. Kadar kebolehjangkitan RT COVID-19 mengikut kes harian bagi seluruh negara menurun kepada 0.93 setakat hari ini berbanding 0.94 semalam, dengan Negeri Sembilan mencatatkan RT tertinggi iaitu pada 1.03. Menerusi data dikongsi Ketua Pengarah Kesihatan Tan Sri Dr. Nur Hisham Abdullah di akaun Facebook beliau, Labuan dan Sabah merekodkan RT kedua tertinggi masing-masing pada 1.02, diikuti Sarawak 1.00. Kelantan pula merekodkan RT terendah iaitu 0.75. Antara negeri lain yang mencatatkan bacaan di bawah 1 ialah Kuala Lumpur 0.97, manakala Johor dan Selangor 0.95. Bagi Putrajaya 0.91, Melaka 0.90, Kedah 0.87, Perak 0.84, Perlis 0.83, Pulau Pinang 0.82. Bagi Pahang 0.79 dan Terengganu 0.76. Nilai RT merujuk kepada tahap kebolehjangkitan kes COVID-19 iaitu berapa ramai boleh dijangkiti oleh satu kes positif. Kemeriahan sambutan keamatan akhir bulan lalu bertukar tragedi apabila sambutan itu menyebabkan seramai 40 individu disahkan positif COVID-19 dan mencetuskan kluster baharu hari ini. Menurut Jurucakap Perkembangan Harian COVID-19, Datuk Masidi Manjun, kluster Kionsom kecil di Inanam tercetus selepas seorang lelaki 31 tahun yang juga pekerja kilang di sebuah syarikat di Inanam disahkan positif pada 9 Jun lalu, menyebabkan seramai 86 kontak rapatnya menjalani ujian saringan COVID-19 pada 12 dan 13 Jun dengan 27 daripadanya dikesan positif. Jumlah kumulatif bagi kluster ini ialah 40 kes, ada 34 sampel masih menunggu keputusan ujian saringan manakala 12 sampel didapati negatif. Tambah beliau, secara keseluruhan Sabah merekodkan 184 kes baharu positif COVID-19 dengan 3 kematian, masing-masing 2 di Tawau dan 1 di Semporna, manakala sebanyak 226 kes sembuh. Kes baharu hari ini menunjukkan penurunan 46 kes berbanding 230 kes yang dilaporkan semalam. Kerajaan Melaka melalui Jabatan Agama Islam Melaka JAIM membenarkan 100 jemaah solat Jumaat bagi 7 masjid kerajaan dan 50 orang di masjid dan surau Jumaat di Karyah seluruh negeri mulai esok. Menurut Pengarah JAIM, Datuk Cik Syukri Cik Mat, Kerajaan Melaka melalui keputusan Mesyuarat Majlis Kerajaan Negeri Melaka yang bersidang pada 16 Jun 2021 bersetuju mengeluarkan ketetapan baharu berkaitan jumlah maksimum jemaah solat Jumaat berdasarkan situasi semasa.
Bagaimanapun, jemaah solat fardu dan solat jenazah kekal 12 orang seperti yang ditetapkan sejak Sekatan Pergerakan Penuh Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 yang dilaksanakan sejak 1 Jun lalu. Aktiviti lain di masjid seperti majlis bacaan surah Yasin dan tahlil, ceramah agama, akad nikah, kursus, bengkel, jamuan dan gotong royong pula masih ditangguhkan. Namun beliau menegaskan Jaim berhak menarik semula kebenaran itu jika masjid atau surau didapati tidak mematuhi prosedur operasi standard SOP yang ditetapkan berkaitan pandemik COVID-19. Sebelum ini, jemaah solat Jumaat dan fardu di masjid negeri ini dihadkan hanya 12 orang berikutan Sekatan Pergerakan Penuh PKP 3.0 di seluruh negara mulai 1 Jun lalu hingga 28 Jun ini. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula 1 Jun lalu, sebanyak 90 kilang telah diarahkan tutup akibat ingkar arahan prosedur operasi standard SOP. Menurut Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob, arahan itu susulan pemeriksaan oleh pasukan Task Force Operasi Pematuhan terhadap 404 kilang dalam tempoh berkenaan. Dalam usaha untuk memastikan sektor perkilangan dan perniagaan mematuhi SOP PKP secara menyeluruh, kerajaan meningkatkan operasi pemantauan serta mengambil tindakan tegas terhadap mana-mana pihak didapati melanggar SOP diwartakan. Secara kumulatif, sebanyak 22,819 premis perniagaan serta 2,015 kilang dengan keseluruhan 24,834 premis diperiksa sejak 14 Januari lalu. Sehingga kini, 143 kilang dan 17 premis bukan kilang diarahkan tutup. Tambah beliau, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN-HEP semalam melakukan 1,428 pemeriksaan pematuhan harian dan sebanyak 22 kompaun dikeluarkan ke atas premis perniagaan gagal mematuhi SOP PKP. Hasrat penduduk Mukah melihat kemajuan berterusan di bandar nelayan itu bakal tertunai apabila lapangan terbang baharu yang dibina pada 2017 mula beroperasi secara rasmi hari ini. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Dr. Wee Ka Siong berkata, pendaratan pertama menyaksikan pesawat Marswing MH3553 DHC-6 Vikings dari Miri pada jam 9.10 pagi dan penerbangan pertama MH3412 ke Kuching pada 9.30 pagi. Projek pembinaan lapangan terbang itu di lokasi baharu 7 km dari pusat bandar Mukah dimulakan sejak 11 Ogos 2017 menggantikan stolport Mukah dengan kapasiti baharu iaitu 265,000 penumpang setahun. Lapangan terbang itu antara lain dilengkapi bangunan terminal baharu seluas 3,125 meter persegi, landasan sepanjang 1,500 meter dan lebar 30 meter, sistem pemantauan angin dan jarak penglihatan landasan, sistem navigasi radio dan sistem pencahayaan pendekatan sederhana. Lapangan terbang baharu ini akan menyokong pembangunan di bawah koridor tenaga diperbaharui Sarawak (SCORE) dengan memudahkan pergerakan sektor perdagangan dan ekspor produk tempatan di daerah Mukah. Tambahnya, pengoperasian lapangan terbang itu diharap dapat memudahkan akses pembekalan vaksin COVID-19 ke kawasan pedalaman. Seterusnya, merealisasikan hasrat kerajaan dalam membina imuniti kelompok menerusi program imunisasi COVID-19 kebangsaan. Series utama berehat seketika menyusul selepas ini. Pejabat akhbar Apple Daily diserbu. Bertemu kembali. Berikutan kes mencederakan isteri ketiga yang sedang hamil sehingga parah pada 4 Mei lalu, seorang peniaga didakwa di Mahkamah Session hari ini.
Tertuduh Rosmaini Abdul Rauf, 38 tahun, bagaimanapun mengaku tidak bersalah selepas pertuduhan dibacakan di hadapan Hakim VM Mabel Sheila. Tertuduh dengan sengaja mencederakan isteri ketiganya, Jahidah Nordin, 43 tahun, dengan memukulnya sehingga koma. Tertuduh didakwa melakukan kesalahan itu di sebuah pangsapuri di Jalan Tani, Kampung Aman, Larkin, kira-kira jam 6 pagi 4 Mei lalu dan didakwa mengikut Seksyen 325 Kanun Keseksaan dan boleh dihukum di bawah Seksyen 326A Kanun yang sama yang memperuntukkan hukuman penjara maksimum 14 tahun dan boleh juga dikenakan denda. Kes dikendalikan Timbalan Pendakwa Raya Nur Solehan Abdul Rahman manakala tertuduh tidak diwakili peguam. Bagaimanapun tertuduh merayu jaminannya dikurangkan kerana dia menanggung 3 isteri dan 7 anak. Hakim kemudian memerintahkan tertuduh membayar jaminan RM7,000 dengan 2 penjamin. Tertuduh juga diperintahkan melapor diri di Balai Polis berhampiran selain diarahkan supaya tidak mengganggu mangsa. Mahkamah menetapkan sebutan semula kes pada 25 Julai depan. Mahkamah Tinggi Seremban hari ini memutuskan kematian remaja perempuan Perancis Ireland, Nora Ann Quarin, 2 tahun lalu bukan disebabkan oleh peristiwa malang atau nahas. Sebaliknya, Hakim Azizul Azmi Adnan menggantikan punca kematian remaja itu dengan keputusan terbuka dan membatalkan keputusan Mahkamah Coroner pada 4 Januari lalu. Sebelum ini, Coroner Maimunah Aid memutuskan bahawa kematian Nora Ann Quarin adalah disebabkan nahas. Maimunah dalam keputusan inkuest remaja itu berkata, selepas mendengar semua keterangan, beliau mendapati tiada pembabitan pihak ketiga dalam kes berkenaan dan kematian mangsa bukan berpunca daripada unsur jenayah. Terdahulu, menurut Hakim Azizul Azmi Adnan dalam perhakimannya yang disampaikan menerusi prosiding dalam talian, Mahkamah Coroner silap dalam membuat keputusan nahas. Tambahannya adalah sangat sukar untuk seseorang dengan keadaan fizikal seperti Nora Ann untuk meninggalkan tempat tinggal itu sendiri. Juga, mahkamah mendapati adalah sangat tidak mungkin untuk Nora Ann mengemudi laluan sama dengan hanya berkaki ayam. Sejumlah 48 saksi termasuk ibu bapa remaja itu memberikan keterangan pada prosiding inkuest yang bermula pada 24 Ogos tahun lalu. Nora Ann didapati hilang pada 4 Ogos 2019 sehari selepas beliau serta keluarganya tiba di Malaysia untuk percutian 2 minggu di sebuah pusat peranginan di Pantai Seremban. Dan 10 hari kemudian, mayatnya ditemukan berhampiran sebatang anak sungai di sebuah lurah kira-kira 2.5 km daripada pusat peranginan tersebut susulan operasi pencarian besar-besaran oleh pihak berwajib. 2 lelaki maut termasuk seorang remaja 15 tahun selepas sebuah kereta Proton Wira dari arah bertentangan melanggar motosikal yang dinaiki mereka berhampiran stesen minyak Batu 6, Simpang 4 dekat Alustar malam tadi. Dalam kejadian jam 8.05 malam itu, mangsa yang menunggang motosikal Honda X5, Muhammad Amirul Abdul Majid 24 tahun dan pemboncengnya Muhammad Luthfan Asri 15 meninggal dunia di tempat kejadian akibat kecederaan parah. Ketua Polis Daerah Kota serta Asisten Komisioner Ahmad Syukri Mat Ahir berkata, kejadian dipercayai berlaku ketika motosikal berkenaan bergerak lurus di laluan mereka, manakala kereta Proton Wira yang dinaiki 3 individu termasuk seorang wanita itu dipercayai datang dari arah bertentangan. Bagaimanapun, kereta yang dipandu Muhammad Anik Syafiq Anwar itu dipercayai hilang kawalan lalu masuk ke hadapan laluan motosikal menyebabkan berlaku pelanggaran hadapan antara kedua-dua kenderaan. 2 penumpang dalam kereta itu, Muhammad Faizal Muhammad Nain 20 berasal dari Pendang dan Rosfaizurin Roslan 18 dari Alustar, masing-masing turut mengalami kecederaan ringan. Pertubuhan Pertahanan Nasional Karen KNDO akan menyiasat dakwaan media Myanmar dikendalikan tentera yang mengaitkan kumpulan pemberontak yang membunuh 25 daripada 47 pekerja binaan bulan lalu. Kumpulan itu adalah sebahagian daripada Kesatuan Nasional Karen KNU iaitu kumpulan bersenjata etnik terkenal di Myanmar yang memerangi tentera selama beberapa dekad dan turut mengecam rampasan kuasa Februari lalu. Laporan media yang tersebar baru-baru ini bahawa 25 orang awam dibunuh oleh KNDO pada 31 Mei lalu. KNU akan membentuk pasukan penyiasat untuk menyiasat kebenaran laporan berkenaan. Pembunuhan orang awam dalam pertempuran kerana mempunyai sekatan untuk mengambil tindakan mengikut undang-undang yang berkaitan dengan kes.
Sejak rampasan kuasa berlaku, KNU bertempur dengan tentera Myanmar di sepanjang sempadan Thailand. Isnin lalu, akhbar Global New Light of Myanmar dan televisyen Miyawadi menunjukkan gambar 25 mayat di kawasan hutan yang sedang diteroka. Mereka mendakwa mangsa bekerja di Jambatan Uhu Creek di daerah Miyawadi berdekatan sempadan Thailand dan diculik dari tapak binaan pada 31 Mei lalu, termasuk 10 kanak-kanak dan 6 wanita. Menurut Global New Light of Myanmar, 7 mayat ditemui pada 11 Jun dengan salah satu terbakar dan yang lain dengan tangan diikat di belakang mereka, manakala 18 mayat lain ditemui pada 12 Jun lalu. Polis menyerbu pejabat akhbar pro-demokrasi di Hong Kong, Apple Daily, dan menahan 5 eksekutif termasuk ketua pengarangnya Ryan Lau atas dakwaan bersekongkol dengan negara luar yang membahayakan keselamatan negara. Penahanan itu adalah operasi terbaru polis ke atas tabloid popular yang menyokong gerakan pro-demokrasi di Hong Kong. Kelima-lima eksekutif yang ditahan adalah eksekutif Next Digital, iaitu syarikat Indo Apple Daily, kerana bersekongkol dengan negara asing atau dengan unsur luar untuk membahayakan keselamatan negara. Dalam pada itu, antara yang ditahan adalah ketua pengarang akhbar Apple Daily, Ryan Lau. Ia merupakan serbuan kedua terhadap syarikat akhbar itu dalam tempoh kurang daripada setahun. Mahkamah Jenayah Antarabangsa ICC hari ini secara rasmi menerima seorang warga Britain sebagai pendakwa raya baharu. Karihan 51 yang mengangkat sumpah hari ini berjanji akan memulihkan tribunal yang bermasalah itu susulan kegagalan dalam beberapa kes berprofil tinggi. Khan yang mewarisi sejumlah besar kes rumit termasuk isu wilayah Palestin, Afghanistan dan Filipina mengakui ICC yang berpusat di The Hague sebelum ini hanya mencapai sabitan kes yang begitu sedikit. Peguam itu tampil membuat kenyataan terbabit selepas pendakwa raya ICC sebelum ini, Fatou Bensouda, dikritik kerana ketinggalan dalam pengurusan kes membabitkan pembebasan bekas Presiden Ivory Coast, Laurent Gbagbo. Khan menegaskan bahawa beliau mahu membina kewibawaan yang lebih kuat berpaksikan asas yang ditinggalkan Bensouda. Khan dipilih oleh negara anggota ICC pada Februari lalu untuk berkhidmat selama 9 tahun sebagai pendakwa raya ketiga di satu-satunya mahkamah tetap jenayah perang di dunia sejak dilancarkan pada 2002. Khan sebelum ini pernah memimpin siasatan khas Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB terhadap kumpulan militan Daesh dan paling kontroversi membabitkan anak lelaki bekas pemimpin Libya Muammar Gaddafi iaitu Saif al-Islam di ICC. Teruskan bersama kami dalam series utama Menarik Dalam Sukan selepas ini. Ramos ucap selamat tinggal Madrid. Pakai ini atau pakai ini.
Pilihan di tangan anda. Jangan leka dan alpa, kita belum menang. Baik, Assalamualaikum dan salam hormat kepada semua penonton series utama. Seperti biasa, saya Nur Farha akan menyampaikan perkembangan cuaca pada petang ini. Rantau negara kita kini masih lagi menerima dominasi tiupan angin dari arah barat daya dan juga dari arah timuran ke Semenanjung Malaysia serta Sabah Sarawak dengan kelajuan kurang daripada 40 km sejam dan terdapat kawasan penumpuan angin di Semenanjung Malaysia yang membawa kepada kelembapan yang tinggi serta hujan dan ribut petir di 1-2 tempat di kawasan berkenaan. Jabatan Meteorologi Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran angin kencang dan laut bergelora buat ketika ini kerana keadaan perairan adalah stabil untuk sebarang aktiviti dengan ketinggian ombak kurang daripada 2.5 meter. Seterusnya, kita perhatikan pula kepada paparan imej satelit semasa. Tiada kelompok awan ataupun litupan awan yang jelas di sekitar Semenanjung Malaysia maupun di Sabah Sarawak. Namun demikian di perairan Bungguran serta perairan Kondor jelas kelihatan litupan awan yang agak kuat di sekitar kawasan perairan berkenaan yang membawa kepada hujan dan ribut petir di beberapa kawasan perairan sehingga ke awal malam nanti. Manakala hujan dan ribut petir masih lagi berpotensi berlaku di bahagian pedalaman Semenanjung Malaysia dan dijangkakan menjelang esok pagi keadaan hujan ribut petir berpotensi berlaku di bahagian pesisiran pantai negeri-negeri pantai barat Semenanjung Malaysia dan Sabah Sarawak kini mengalami hujan di 1-2 tempat melibatkan bahagian pantai barat dan juga pedalaman serta pedalaman negeri Sarawak. Sekian sahaja informasi cuaca untuk kali ini. Kita terus lihat kepada paparan ramalan hujan bagi bandar-bandar utama di seluruh Malaysia sepanjang hari esok. Saya Nur Farha. Assalamualaikum. Euro 2020, Itali muncul pasukan pertama berjaya mara kepusingan kalah mati selepas menundukkan Switzerland 3-0 dalam aksi kedua kumpulan A dekat Stadium Olimpico. Sekaligus mara kepusingan 16 terbaik meskipun mempunyai satu lagi perlawanan terakhir peringkat kumpulan bertemu Wales. Kapten legenda Real Madrid, Sergio Ramos bakal meninggalkan klub itu selepas mengharungi 16 musim penuh kejayaan. Ia diumum gegasi klub itu semalam sekaligus menamatkan tempoh 16 tahun sebagai pemain pertahanan sejak 2005. Sekian dulu series utama buat masa ini. Amalan menjaga SOP sudah menjadi sebahagian daripada hidup kita. Kekalkan penjarakan sosial dan terus lindungi diri dan keluarga bagi memutuskan rantaian COVID-19. Salam hormat dan Assalamualaikum.